Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Istaqim as-siratal غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أما بعد. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah taala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan keizinan daripadanya kita dapat sama-sama berhimpun sekali lagi pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat keberkatan, rahmat dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Terima kasih pada semua sahabat-sahabat yang bersama pada malam ini. Faiz Helmi, Abang Fendi, Angkapi Sejahtera, Kak Sahliza, terima kasih banyak. Kak Kalsum, Tohun, Ummu Abu Hurairah, Kak Salamiah, Abdul Ghani, Aridah Osman, Kak Mumtaz daripada Singapura, Faiz Helmi, Kampung Gajah, Perak. Boleh like page Masjid Nurul Hijrah. Kemudian Rosiah Maksum, Port Klang Clear. Siti Nurbaya daripada JB, terima kasih banyak. Kemudian mana lagi ni, Kak Mumtaz dan Sharing, Ahmad Khalil daripada JB, Mida Ibrahim, Raja Fauziah, Raja Idris daripada Singapura, Rafi'i Saban, terima kasih. Orang Kuat Puh Malaysia, Cik Hatiah Syafi'i, Latifah Ahmad, Haslina Abdullah, Faiz Helmi, share dulu, tak apa, no problem. Jamaliah Rahmat, Latifah Umar, Ramlah Mak Lazim, Raja Fauziah, Raja Idris, terima kasih. Zailani Kamarudin, Kak Zah, Arfah Abu Bakar, JB Clear,
Pak Ngah, terima kasih. Muhammad Syarif, Ceras Perdana. Hamizah Sarni, Nur Aisyah Azizan, Mukhtar Muda daripada Kuala Nerus. Kemudian Muhammad Zuhair Muhammad, masuk awal sikit, tengah hari tadi lewat. Alhamdulillah, terima kasih. Kemudian Faizul, terima kasih. Kita punya Tok Guru Santan, Toki Santan kita daripada Kulim. Terima kasih banyak. Kak Jamalia Sanusi daripada Ceras. Abang Zainal Osman, Singapura. Alhamdulillah. Hujan lebat noh. Alhamdulillah. Kak Jamalia Jaafar, Johnny Max bertugas. Sampai malam bertugas. Malam-malam ada kereta api kan. Terima kasih yang Khalidun Kasban, Bukit Bendera dah buka macam biasa. Tu dia announcement daripada kita punya inilah Tokeh. Kita punya orang kuat, driver kereta api kita daripada Bukit Bendera. Alhamdulillah. Alright. Baik, terima kasih pada semua yang bersama, yang menonton, yang share. Terima kasih. Teruskan share, teruskan bersama. Terima kasih juga Kak Habibah Abdullah. Okey. Baik, sahabat yang dirahmati Allah, malam ni kita nak bacakan lagi kitab ni, Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya, Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan malam ni kita nak sembang satu lagi tajuk yang saya kira sangat penting, sangat besar dia punya impaknya dalam kehidupan kita, terutamanya dari sudut tahap keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana saya memetik pada malam ini tajuk besarnya, iaitu kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita nak tengok pada malam ini ciri-ciri mereka yang beriman, ataupun disenarai dalam kitab ni ada 14. Ada 14 ciri lah kita panggil lah. Kalau bahasa mudahnya kita sebut ciri lah. 14 ciri, 14 sifat, 14 i'tiqad, kepercayaan. Itulah disenarai dalam kitab ni ada 14. Bermakna kalau 14 ni sahabat sekalian, dia 14 i'tiqad, 14 jenis kepercayaan kepada Allah. Kita nak percaya pada Allah tu dari sudut yang macam mana? Dia listkan dalam kitab ni, oleh penulis kitab ini ada 14. So maknanya apa? Maknanya kalau satu malam satu point, 14 malam baru habis lah. Bawa bertenang. Bawa bertenang. Dan saya akan ambil satu malam satu point saja, kan? Jangan berserabut, jangan berselerak lah. Kita ambil satu malam insya-Allah satu point. Dan malam ni kita nak tengok poin yang pertama. Kalau tuan-tuan catat tu, maknanya tuan-tuan tulis ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah, ataupun i'tiqad yang sebenar kepada Allah tu bagaimana. Ada 14 poin. Ini kita nak tengok sama-sama, step by step, slow and steady, ya. Kita tengok sikit-sikit insya-Allah. Baik, kalau dalam kitab ni dia letak pada muka surat 98. Ni kitab edisi tulisan Jawi. Kitab Jawi lah no. Kitab Jawi muka surat 98. Terima kasih Kak Mariah Chan daripada Singapura. Semoga Ustaz ceria dan semoga sentiasa ceria dan sudah share.
Terima kasih banyak. Okey. Danif Muhammad, Encik Ustaz lah pula kan. Terima kasih Danif. Putri Hariah, terima kasih banyak. Tiara Rakma Yonita. Oh, sedap nama ni. Waalaikumsalam. Amal Syama, terima kasih. Kitab dahsyat. Kitab Tauhid. Kena belajar sikit tak? Pak Ya SD, terima kasih. Di Amri, terima kasih. Alright. Teruskan share dan teruskan bersama sehingga tamat siaran. Dan malam ni mungkin taklah lama sampai sejam. Mungkin. Ya, pasal ada teknikal. Ada teknikal sikit. Kadang ustaz-ustaz ni dia cakap je kan, tahu kan sejam baru habis. Dia tak tentulah, tengok keadaan. Alright. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, yang pertama yang disebut malam ni kita tengok satu dulu, iaitu dia kata mengiktikadkan bahawa Allah Ta'ala lah yang menjadikan alam ini serta makhluk-makhluk yang ada di dalamnya, dan mengiktikadkan juga bahawa dialah Tuhan yang mengurus dan mentadbirkan seluruh alam ini. Ada dua kat sinilah, tapi digabung sekali, 2 in 1 lah kita panggil. Yang pertama, kita kena i'tikad. I'tikad ni makna letakkan keyakinan dalam hati kita 100%. 100%. Letak keyakinan 100%, iaitu Allah lah yang menjadikan, menciptakan seluruh alam ini dan seluruh makhluk yang ada di alam ini, dan percaya dengan sepenuh keyakinan hati 100%. Saya sebut 100% ni sebagai satu simbol confident level yang tidak berbelah bagi. Macam tu, boleh faham tak? Kita sebut 100% lah, senang. 100% ni makna keyakinan kita yang sangat padu, yang sangat mantap, yang sangat kemas. Selain kita percaya dialah Tuhan yang menciptakan alam ini dan makhluk yang ada di alam ini, kita percaya dalam masa yang sama dialah Tuhan yang selayaknya juga mentadbirkan seluruh alam ini. Itu dipanggil 2 in 1. Pertama, percaya Allah yang ciptakan seluruh makhluk, dan dalam masa yang sama dialah yang paling layak mentadbir urus alam ini. Baik, bila kalimah itu disebut dengan perkataan alam ini, maksud dia alam dunia, alam akhirat, alam kubur, alam rahim ibu, alam barzah, segala alam. Dunia termasuk langit, termasuk bumi, apa yang ada di langit, apa yang ada dalam bumi, atas bumi, antara langit dan bumi, semua tu Allah cipta. So, maknanya Allah ni, kita kena letak satu keyakinan dia Tuhan yang maha-maha hebat, sangat-sangat hebat. Sebab dia buat tu, dia buat makhluk ni, dia buat bumi, dia buat langit, dia buat itu, dia buat ini, semua segala bagai, tanpa merojok mana-mana pihak, tanpa mencari idea atau mencedok idea dari mana-mana pihak. Tak ada. Saya ambil contoh paling senang. Hebatnya Tuhan Allah Ta'ala yang kita sembah setiap hari ni, yang wajib kita sembah ini, bila dibuat manusia, makhluk yang bernama manusia, yang pertama namanya Nabi Adam alaihi salam. Bila Allah buat manusia yang pertama namanya Nabi Adam, Allah buat dalam syurga pada masa itu. Dia bentukkan Nabi Adam macam mana bentuk fizikal kita lah, lebih kurang. Cuma dikatakan Nabi Adam tu tingginya 60 hasta. Kita berapa hasta agak-agak?
7-8 hasta kot no. Kita taklah sampai 60 tak muat si bumbung ni kan. Bumbung rumah kita tak lepas kalau 60 hasta tak, tinggi sangat. Nabi Adam Allah buat first manusia yang Allah buat, makhluk yang nama manusia namanya Nabi Adam. Dan hebatnya Allah yang menciptakan Nabi Adam ni, masa dia buat tu dia tak ada rojok pun mana-mana DNA ke sampel yang lain kan. Memikir pula aku contoh ni contoh ya, Allah bukan macam ni sebagai contoh ni Allah mikir macam mana aku nak buat manusia, nak buat bentuk 4 segi ke 5 segi ke, bulat ke, ada tangan ke tak ada tangan. Dak, Allah kun fayakun je, pum, jadi terus. Dan hebatnya manusia, yang pertama Allah buat Nabi Adam sampai manusia terakhir di dunia ni besok sama je pattern. Allahu Akbar, sama pattern. Tak sama pattern, maksud saya bentuknya sama, maksudnya basic ciptaan asas itu sama. Tak pergilah mana negara pun, pergilah mana bangsa kaum pun, pattern dia sama. Dia ada mata 2, ada kepala 1, ada kaki sepasang, tangan sepasang, jari ada 10, kaki ada 10 jari, ada mulut, ada telinga, ada hidung, ada mata, bulu hidung, semua ada. Pattern tu sama tak pernah berubah. Sehingga dikatakan dalam kitab Tauhid, kalaulah, ini kalau, tapi benda tak berlaku lah ya, kalaulah Tuhan tu ada banyak, nescaya pattern manusia pun ada banyak. Tuhan A, ini pattern manusia dia. Tuhan B, ini pattern. Banyak company, macam kereta lah. Kan, ada Honda, ada BM, ada Saga ke apa, dia macam tu. Tapi sebab Allah ni esa, qul huwallahu ahad, Allah itu satu, tidak berbilang-bilang dia, maka pattern tu daripada Nabi Adam sampai ke kita hari ni basicnya sama. Daripada kepala sampai kaki, everything, every single thing, semuanya sama, tak ada berubah. Maksud saya basic tu sama tak. Tengok orang Afrika pun macam tu juga, cuma kulit je hitam. Tengok Mak Saleh pun macam tu juga patternnya, cuma kulit dia putih. Tapi saya nak sebutnya basic tu sama, kan hebatnya Allah. Jadi apa lagi yang kita nak nafikan? Dan lagi hebat tuan-tuan ibu-ibu sekalian, Allah buat pula manusia ni tak sama. Allahu Akbar. Muka kita lain-lain kan. Muka saya, Ustaz Rahim Nasir, macam muka saya lah. Kan, walaupun ada orang kata muka saya macam tak nak sebut lah, nanti tuan-tuan kata saya perasan pula. Kan, relax bro, bawa tenang bro, ni hari pertama PKPP, boleh rentah negeri, bawa tenang dulu kan. Tak payah sebut lah, nanti tuan-tuan kecil hati pula. Tak, tuan-tuan tengok tak usah pergi orang lain lah, sama-sama adik-beradik pun Allah herok sikit je muka kita, adik-beradik, saya adik-beradik 13 orang tuan-tuan, 13 orang adik-beradik, semua muka tak sama. Iras tu adalah sikit dah, tapi tak sama tuan. Saya dengan Ustaz Alim Nasir lain muka, saya dengan Ustaz Saluddin lain, walaupun iras-iras sikit ada, suara ada sama sikit, tapi muka lain. Nampak hebatnya Tuhan kan. Kita dengan jiran sebelah muka tak sama tuan. Di situ kita nampak Allahu Akbar, subhanallah, maha suci Allah, hebatnya Tuhan ni. Jangankan kata muka tak sama, ni kita punya thumbprint ni, cap jari kita pun bentuk corak batik dekat kulit ni, setiap individu tidak sama. Sebab itu daripada simbol cap jari kita ni, lahirnya barcode tu. Barcode produk tu kan, bila kita kita scan barcode tu, idea tercetus daripada ni thumbprint ni, berbeza-beza kan. Sebab itu bila kita thumbprint, itulah satu-satunya bentuk, padahal sama je ibu jari semua kan, tapi corak kulit dia tu, seni halusnya tu. Bayangkan Allah boleh buat tiap-tiap orang yang belum lahir, baru lahir, sudah lahir, nak mati, dah mati, semua takkan sama.
Sebab itu apa-apa hal berlaku boleh ambil cap jari dulu. Kan, kalau berompak ke apa, dia ambil cap jari dulu. Sebab memang itu jari perompak, dia takkan tukar. Oh, ni jari ustaz ni, sahlah ustaz tu mencuri. Contoh, bukan saya nak kata ustaz mana tak, ni contoh. Tuan-tuan boleh faham tak apa yang saya sebut ni kan? Maknanya kita kena percaya dialah yang buat semua. Tuan-tuan bayang, kalau kita lah kan sebagai manusia, oi, jangan buat pasal lo, mati idea, orang cakap mati idea. Mati idea. Macam orang buat kereta lah kan, keluar satu model, lepas 5 tahun, lepas 3 tahun dia buat facelift kan, macam Honda umpamanya. Dia buat Honda Accord generasi pertama, lepas 3 tahun dia launching, modified sikit belakang, lampu ke apa, facelift. Lepas 5 tahun keluar generasi kedua. Dia lalu begitulah, 5 tahun je generasi kedua, 5 tahun je generasi ketiga. Kan, dah sampai generasi ketujuh, yang engineer, technician, mekanik kereta semua dah pening kepala ni, nak design kot mana pula kereta yang ke-8 ni kan. Pening jangan buat main. Tapi Allah ni tak ada pening-pening macam tu tuan. Allahu Akbar. Berapa ratus juta bilion dah manusia sejak zaman Nabi Adam ni, kita pun tak tahu. Semua tak sama. Jangan kata muka tuan, suara pun jarang sama. Adalah orang boleh tiru suara orang kan, itu tiru lain. Tapi kalau basically sama tu jarang dapat. Tuan-tuan on saja audio kuliah, tuan-tuan dengar suara saya. Belum tengok muka, dengar suara, scroll dengar. Ini Ustaz Rahim Nasir ni. Nampak? Suara tu milik saya. Maksudnya itu suara saya, bukan suara ustaz lain. Bila scroll pula dengar suara, ini Ustaz Said Noor Hisham. Dengar pula, ini serak sikit, basah-basah, ini Ustaz Ahmad Dasuki ni. Mirip-mirip Tok Guru Nik Aziz. Mirip tu ada, exactly sama, payah dapat. Punya hebat Allah buat kan, sampai macam tu tuan-tuan. Itu saya baru sembang malam ni bab manusia. Saya tak cerita Allah buat semut, Allah buat lebah, Allah buat buaya, Allah buat sungai, Allah buat laut, susun atau batu dalam sungai tu Allah jaga semua. Jangan buat pasal tuan-tuan. Allahu Akbar. Kita tak terjaga tuan, jangan buat kerja lah, memang tak terjaga punya. Tak hebat Allah Ta'ala ni nak. Alright, baik, saya baca komen dulu Ustaz. Sabar Ustaz. Ni mau habis pukul 9. Allahu Akbar. Terima kasih Suhaimi Jo, Arif Fazila Arifin, Pak Din daripada Taman Botani, Kak Jamaliah, Ahmad Roslan pun expose Malaysia. Allahu Akbar. Seronok saya ramai, tapi kebanyakannya X kan, semuanya bekas-bekas pekerja lah. Johnny Max, indahnya bulan hadir di Kuantan. Terima kasih orang Kuantan. Kak Saliza Agus, terima kasih. Pak Ngah, Abang Lan is watching. Siapa dia tu Pak Ngah? Suhaimi Jo, Seberang Jaya, Land Clear. Cik Su baru masuk, terima kasih banyak. Kak Kalsum, antara ciri orang beriman adalah etikot sepenuhnya Allah yang mencipta dan mentadbir. Terima kasih Kak atas catatan itu. Eli Masni, terima kasih. Siti Cute daripada Singapura. Kak Shima Singapura, terima kasih orang Singapura. Sweetie Pinggu, terima kasih. Tohun, Kak Mumtaz, orang Singapura juga. Bonda Hasmah, terima kasih atas ilmu. Terima kasih Bonda, sudi dengar kuliah saya lagi. Cik Su, terima kasih. Cap jari tu boleh lain tu, sehalus-halus pusaran, kata Cik Jamilah Abu Hasan. Walaupun cik tapi sudah berkahwin dan beranak pinak, ya, bawa bertenang semua. Sebab saya tahu, sebab dia kawan sekolah saya. Sebaya dengan saya. Betul lah tu tak? Halus ni, dia punya pattern dia tu. Itu kita punya kod, orang lain tak ada punya. Allahu Akbar tuan-tuan. Kita nak lawan apa Allah Ta'ala ni? Punya halus macam tu pun dia jaga tak? Tambah dosa kita macam mana? Boleh sembunyi tak? Tak boleh sembunyi kan? Ibadah kita walau halus pun Allah kira tak?
Dosa walau halus pun Allah kira, pahala walau halus pun Allah akan kira juga. Itu iktibarnya. Amal Syamah jangan nak cucuk jarum pula. Dia suruh kita sebut pula nama-nama yang hira-hira ustaz kan. Tak payahlah. Buat tenang. Nampak tu Johnny Mac kata buat tenang. Johnny Mac geng ustaz yang main-main kan. Ucu Anis daripada Melaka, terima kasih. Macam Brad Pitt ke ustaz? Tak adalah Brad Pitt apa barang Brad Pitt kan. Cik Habibah kita, Kak Habibah. Nasuhano, terima kasih. Kak Jamilah pula dah. Cik Jamilah kita, walaupun kembar seiras, pusar jari takkan sama. Kan, kembar dia ada dua lah. Satu, kembar seiras ni orang panggil macam kembar siam tu lah kan. Memang exactly sama lah. Sekali pandang semua sama, tapi mesti ada yang lain. Saya ada gelak lah muka ustaz. Tentulah muka ustaz sendiri. Adik-beradik pun muka ada yang tak sama, kecuali kembar kot. Kan Kak Mariah kata. Kembar ni tuan-tuan, dia ada kembar seiras, kembar tidak seiras kan. Kembar tak seiras tu okey lah. Dia sama tarikh beranak dia, tapi muka lain-lain kan. Walaupun dia kembar. Ada yang kembar lelaki perempuan, ada yang kembar perempuan-perempuan, ada yang kembar lelaki-lelaki. Saya ada anak buah, anak kakak saya, masih hidup kedua-duanya. Tak tahulah kalau dia dengar ke malam ni. Dia perempuan. Satu Siti Fatimah, satu Salmah. Kembar perempuan. Dah beranak dah, dua-dua dah kahwin dah kan. Anak buah saya besar-besar dah. Jadi masa dia kembar tu, masa kakak saya mengandung tau. Masa kakak saya mengandung, saya masa tu sekolah rendah ke, baru sekolah rendah kot rasanya. Sekolah rendah kot. Saya saja usik kakak saya. Kakak saya kata, bila lah nak keluar baby ni kan, perut besar. Saya kata, kak, tanta kembar kot. Saya buat cakap macam tu kan. Kakak saya kata, mana ada kembar katanya. Zaman-zaman itu mana ada scan lagi masa tu kan. Zaman awal 80-an tu, zaman tu lah. Takdir Allah beranak kembar tuan. Perempuan dua-dua. Letak nama Salmah satu, Fatimah satu. Masa mula-mula dia nak membesar, sampailah nak menjadi anak dara, masuk sekolah rendah ni, memang susah nak beza. Kalau sekali tengok orang luar tengok gitu, memang dia kata kembar seiras kan. Memang susah nak beza. Cuma boleh beza tu, yang seorang tu muka garang sikit, yang seorang tu macam muka dia lembut sikit. Dia beza situ dah. Hebatnya Tuhan buat. Allah Ta'ala buat tu memang hebat lah. Baik. Kak Salasiah, orang kata kita ada kembar 7. Betul ke Ustaz? Dia bukan kembar 7. Itu bukan ada riwayat sahih ke, dalil hadis, tak ada. Itu kalau ada pun tidak mustahil. 7 dikatakan kita ni dalam dunia ada 7 yang serupa. Itu yang saya nak sebut tadi tu kan. Saya ni ada satu dekat kat Europe kan, pelakon Hollywood, gitulah. Tapi saya tak nak sebut nama. Mesti tuan cari kan. Jangan carilah Leonardo DiCaprio ke apa, jangan cari. Buat tenang dulu. So maknanya tuan-tuan mesti angin ni kan. Hari ni ustaz berahsia pula. Tak apalah, relax . Takkan kita nak beritahu semua kan. Simpan sikit peluru tu. Jadi tuan-tuan, maknanya kalau ada pun tidak mustahil. Allah boleh buat. Irah-irah muka kita kan. Dekat London ada seorang, kat Mekah ada seorang Tok Arab, kat Afrika kulit hitam ada seorang, dekat New Zealand ada orang asli sana seorang, muka sama macam kita, contoh. Kan, 7 semua. Tak wajib lah benda tu. Cuma kalau ada pun tak mustahil. Cuma tidaklah menjadi satu i'tiqad pula. Jangan jadi i'tiqad pula. Kan? Cuma benda tu orang kata. Kalau ada, adalah. Kalau tak ada, tak ada. Kak Shima Ghaffar dan Syed, terima kasih Kak Shima. Brad Pitt zaman sekolah mungkin kot. Cik Jamilah nak kena aku ni. Zaman sekolah ni. Ros Aniza Abdul Raji, terima kasih. Lambat masuk, tak ada masalah.
Kak Salamiah, saya ada sepasang kembar, perangai pun jauh beza. Nampak? Perangai pun lain, wajah pun apatah lagi lah. Hebatnya Allah. Asma Zuraidan, terima kasih. Allah Maha Berkuasa. Cik Su, terima kasih. Kak Fatimah Abdul Rahman. Izzat Idris, Ustaz, kalau madu seiras macam mana Ustaz? Soalan ni soalan nak mencetuskan peperangan ke apa sebenarnya? Izzat, kau jangan macam-macam sangat Zat. Madu apa ni Zat? Madu lebah ke? Madu apa ni? Cuba kabur elok-elok sikit. Sebut madu je gosok-gosok mata dah ni. Pedih mata Zat. Itu soalan tu kita kat AV kan dulu. Bahaya soalan tu. Terima kasih Siti Iman, Kak Tam. Oh, lamanya Kak Ruby tak masuk ni kan, daripada Australia ni, Sydney. Taibah Senawi, lucu lah Ustaz. Minta maaf tu, buat kelakar sikit malam ni. Kak Sabaria, terima kasih. Khalidun Kasban. Ustaz, buat tenang. Kak Zakia Osman, Muhammad Zuhair. Anak kakak saya pun ada kembar seiras. Memang confused nak sebut nama, takut salah. Kan? Kita confident panggil Timah-Timah, rupanya dia Salmah. Patut dia buat diam je kan. Dah angin pula kita dia buatnya. Dia gitulah. Tapi seronok kan anak kembar ni kan. Beli baju sepasang. Dia seronok rasa comel, rasa kecil, rasa besar tu rasa nak empuk je kan. Kalau degil sangat. Kan? Terima kasih. Arif Irhan, terima kasih sharing. Taibah Senawi, Ustaz saya pun selalu orang tersalah. Tegur betul lah tu. Dah. Kadang-kadang memanglah macam tu. Syarul Effendi, kau jangan macam-macam. Besok kita jumpa no. Jangan nak berkembar dengan aku pula lah. Kak Jamaliah, terima kasih. Maaf Ustaz, saya nak masuk sebab ada hal, baru sempat nak tengok. Arif Irhan, terima kasih Arif. No problem kan. Alright, terima kasih tuan-tuan. Terus share, terus menonton, teruskan share lah. Ada 126 yang telah share. Terima kasih banyak. Baik, saya sambung sikit lagi. Tadi macam nak berhenti awal ni kan? Tak apa, sikit lagi saya bacakan dalil. Kita mesti ada dalil tuan, baru seronok kita belajar. Baik, tuan-tuan tengok Suratul A'raf ayat 54. Suratul A'raf ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laylan nahar yatlubuhu hasithan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih ala lahul khalq wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Sadaqallahul azim. Allah kata dalam surah Al-A'raf ayat 54, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah. Jadi tak ada benda kita boleh deny lagi. Bila Allah sendiri declare, Allah ajar kita satu wording, satu ayat, satu perkataan yang Allah kata sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah. So, apa lagi manusia nak nafi? Allah ajar kita sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah. Maknanya lain daripada itu bukan Tuhan. Untuk seberangan tinggi sangat nak jadi Tuhan, tak ada. Firaun pun menabik dada, belagak nak jadi Tuhan, mati kesudahnya. Tuhan apa boleh mati tak? Tuhan ni dia mematikan dan menghidupkan. Ini Tuhan pula mati. Apa kehenya yuk? Tak, Tuhan jenis apa begitu? Bongok namanya tu. Tak, Tuhan ni dia menghidup, maha menghidup dan maha mematikan. Dia tak mati. Jadi Allah sebut, ingat, Tuhan kamu ialah Allah. Lepas tu Allah tu siapa? Lepas tu Allah detailkan lagi.
Allah itulah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dalam 6 masa. Ada yang terjemah 6 hari, ada yang terjemah 6 masa. Tak apalah, itu kita serahlah maksud mutlaknya pada Allah. Cuma ulama bincang kenapa Allah sebut bila dia cerita ayat Allah mencipta langit bumi, Allah selalu sebut fi sittati ayyam, dalam 6 hari atau 6 masa. Ulama buat kesimpulan begini, maksud sebenar 6 hari itu kita serah pada Allah. Allah nak ajar buat kerja kena bawa bertenang. 6 masa, 6 hari atau 6 masa, terjemahannya itu merujuk kata ulama kepada tempoh masa yang berperingkat-peringkat sampailah 6 hari. Maksudnya, poin besarnya Allah nak ajar kita, apa pun bidang yang kita ceburi, apa pun pekerjaan yang kita buat, apa juga kena ada planning. Dia tak boleh mendadak, dia tak boleh on the spot, jangan kelang kabut, bawa bertenang. Sebab itu Allah letak 6 masa, seolah-olah Allah buat langit bumi itu 6 hari baru siap. Itu andaian, tapi bukan itu maksudnya. Ulama bincang, maknanya Allah nak ajar kita bertempoh, buat kerja tu bawa bertenang. Boleh tak Allah buat bumi ni pap kun fayakun jadi? Boleh kan, itu kuasa dia kan, sekelip mata dia boleh buat. Tapi kenapa Allah letak 6 hari? Sebab Allah nak ajar kita buat kerja tu bawa bertenang dulu, step by step, jangan gopoh-gopoh sangat kan, buat ikut aturan, baru dia jadi. Baru dia jadi. Tuan-tuan, dia kena step by step. Cantiklah Allah ajar kita kan. Sebab tu kita jangan kelang kabut sangat. Sebab tu saya suka sebut bawa bertenang tu. Kan? Kena relax tuan. Kena dengar kuliah pun bawa bertenang sikit. Lalu ia bersemayam di atas arash. Itu gambaran singgahsana Allah, tampuk pemerintahan dia. Itu andaian yang kita boleh imagine lah. Tapi apa makna arash, Allah bersemayam, itu kita serah pada Allah Ta'ala lah. Tak usah bergaduh yang tu. Ia melindungi malam dengan siang dan mengiringnya dengan silih berganti. Kan, orang kata macam mana lagu Jamal Abdillah tu, lagu Jamal Abdillah terus, malam berganti siang, siang berganti malam ke apa ke lagu itu kan. Macam tu lah. Sebab lagu-lagu ni kan kadang ada yang lirik ketuhanan tu kan, kita dengar mula-mula macam rock je, tapi isi dia tu memang canggih juga kan. Macam lagu Datuk Jamal kan, malam berganti siang, siang berganti malam kan. Betul lah tu, Allah pun sebut. Macam sekarang ni kita dah malam, di Malaysia dah malam, Singapura malam, Australia pun malam kan. So bila malam, mana pergi siangnya? Siang tu dah pergi ke tempat lain kan. Padahal siang malam tu sentiasa ada, cuma Allah rotation. Bayangkan besok pukul 9 pagi masih gelap tuan, macam kelang kabut. Jangan buat main. Patutnya pukul 7 suku dah naik matahari kan. Contohlah, dah terbit matahari pukul 7, dan tengok pukul 7.30 gelap. Bukan gelap sebab nak hujan, memang gelap macam malam macam ni. Sampai 12 tengah hari besok gelap. Sudah. Mana pula siang tak muncul-muncul merajuk ke siang ni kan. Dah kelang kabut. Jangan buat main. Sebab itu kita tengok saja siang, besok ni malam, jaga tidur. Tu yang alhamdulillah kan. Siang matahari terbit pula, alhamdulillah ada lagi cahaya matahari. Itu sebenarnya. Dan ulama kata siang dan malam itu sebagai simbol pahala dan dosa. Malam itu dinisbahkan dengan gelap, dan gelap itu digambarkan dengan dosa. Sebab itu bila malam saja menjelma, keadaan menjadi gelap gelita, ingatlah dosa kita. Itu falsafah dia. Bukan malam je mengantuk-antuk tidur macam tu je, besok jaga dengan elok basi semua kan. Tapi tak ambil iktibar kenapa malam, tak ambil pengajaran kenapa siang. Siang tu diandaikan dengan pahala, benda putih, cerah, bersih.
sebagai pahala. Malam tu gelap ibarat dosa. So bila malam kenang dosa kita, siang pulun cari pahala. Itu simbolik sebenarnya. Tapi bila tak mengaji lah, orang tak faham. Orang tengok siang malam tu macam tak ada apa-apa je. Allahu Akbar, tuan-tuan. Oh, sebab itulah Allah Ta'ala ni dia ajar kita tengok kebesaran dia. Saya, tuan-tuan, nak cerita sikit. Saya pernah cerita benda ni. Sekejap. Kita tengok komen saat. Terima kasih Kak Saliza mencatatkan ayat kat situ. Kak Kalsum, Muhammad Nizam Ibrahim, terima kasih. Ajaran salah tu, Tuhan ni boleh mati, Tuhan ni boleh mati. Ada pula macam tu tak? Arif Irhan, Maria Chan, terima kasih mencatat. Iblis nak kita nafikan Allah sebagai Tuhan. Iblis ni nak bagi kita tak sembah Allah atau mensyirikkan Allah. Tapi agenda iblis ni, kalau kita tak ikhlas memang kita hancur. Hancur itu bahasa orang Perlis. Kak Saliza tulis dah. Itu kerja iblis. Iblis ni, itu saya kata, sejahat-jahat iblis pun dia tak pernah mengaku jadi Tuhan. Kan? Yang jadi Tuhan Firaun. Iblis pun terkejut. Iblis terkejut beruk. Dia kata Firaun gila babi ni Firaun ni, mengaku jadi Tuhan. Iblis kata kami yang iblis ni pun tak berani. Iblis mana berani mengaku jadi Tuhan, tuan-tuan. Iblis ni tak ada sejarah dia declare dia Tuhan, tak ada. Dia hanya tak mau sujud pada Nabi Adam, hormat pada arahan Allah. Itu je salah dia. Dia nak declare aku Tuhan, kata Iblis. No, memang tak ada. Tiba-tiba manusia kan, tunjuk taring pula Firaun, mangkuk ayun sungguh. Tak ngaku pula jadi Tuhan, tuan. Tak kegila. Iblis pun terperanjat beruk, tuan. Tak. Memang kerja iblis tu menyesatkan kita. Sebab tu senjata dia ikhlas. Apa juga bila kita ikhlas, insya-Allah Allah akan selamatkan kita. Terima kasih Abang Mat Yusof daripada Taman Seri Gombak, sahabat baik saya juga. Terima kasih Kak Rosia Maksum, Zazali Zahari, terima kasih Arif Irhan. Nak buat satu kena bawa tenang atau step by step lah. Kak Syam, dah kenapa lewat Kak Syam, ke mana melepasnya tu? Tak apa, no problem. Lagu Jamal Abdillah, Kekasih Awal dan Kekasih Awal Dahai. Terima kasih Abang Ghazali kita. Mengingatkan nama tajuk lagu tu. Arif Irhan, terima kasih. Ahmad Syama, terima kasih mencatatkan ayat. Kak Mazna Ismail dah terlambat sangat masuk. Tak apa. Bertenang saja. Kita pun nak habis ni kan. Tapi tak apalah. Nanti boleh tengok ulangan kan. Kita share dulu macam tu. Baik. Balik pada ayat tadi. Saya nak perhabiskan ayat ni. Allah kata dialah yang buat siang bersilih ganti dengan malam, dan ia pula yang menciptakan matahari dan bulan serta bintang-bintang. Saya nak cerita yang tadi tu, bila malam tu kan, saya pernah cerita kampung isteri saya Langkawi, rumah saya orang Langkawi. Saya setiap kali balik Langkawi, saya ada satu hobi saya memancing. Siapa ada kaki pancing dalam ni, kita boleh join lah kan. Kita boleh geng kaki pancing lah. Saya mancing dengan bola, itu dua favourite yang tak boleh dinafikan sejak kecil sampai hari kiamat lah. Jangan siapa cuba deny benda tu, memang boleh cari gaduh punya. Kan, saya pernah dan kerap memancing di Langkawi, tuan-tuan. Langkawi ni kan banyak kan. Saya biasa pergi lepas maghrib. Kadang-kadang saya pergi sebelum maghrib, balik lepas subuh. Kan, semayang semua atas bot lah, atas perahu tu. Jadi bila tengah malam ni, Allahu Akbar, kadang-kadang yalah malam tu waktu tidur kan, kita mancing, kadang-kadang ikan pula tak makan, memang mengantuk lah. Kan, kita dah baling umpan, tunggu melengung itu kan, ikan pula tak cuit apa pun umpan tu, memang mengantuk gila lah.
Kadang-kadang saya baring atas bot tu tengah malam, tuan-tuan, tengah malam dan tengah laut yang tenang, tak ada ombak. Tuan-tuan, bila saya tengok di langit, saya nampak berbilion, berjuta bintang, yang besar, yang kecil, yang berkelip, tak berkelip tak. Masa itu saya selalu sebut apa? Saya kata, ya Allah, kerdilnya aku. Oh tuan-tuan, masa tu kita rasa, kita nak belagak apa tak? Duduk tengah laut, dalam gelap, tengah malam, baring tengok langit begitu, nampak bintang-bintang yang sangat banyak, sangat cantik. Kita rasa sebenarnya kita tu kerdil sangat. Masa itu memang kita akan rasa, saya selalu macam tu. Saya akan rasa, ya Allah, kerdilnya aku dengan Kau, ya Allah. Punyalah besar, kita rasa badan kita besar kan. Bila duduk tengah laut tu, rasa kecil. Kita rasa, ya Allah, Tuhan tu sangat besar. Kita duduk pula tengah laut kan, kita bayang apa? Ni kalau mari ribut tsunami ni, memang habis ni. Memang pergantungan kita 100% dengan dia saja. Tu saya suka tu. Saya suka mancing tu. Kan? Pasal melihat keindahan alam tu. Nanti kita buka tu topik memancing. Mesti 3 orang je dengar, orang lain apa ustaz ni cerita buat ikan pula. Itu contoh tuan-tuan tu. Sebab itu Allah kata dia buat matahari, dia buat bulan, dan dia buat segala bintang-bintang planet. Dan semuanya itu, semua makhluk yang dibuat tu tunduk kepadanya, tunduk pada perintah Allah. Ikan tunduk pada Allah, beruk pun tunduk pada Allah, ayam itik tunduk, pokok tunduk, air tunduk. Yang melawan manusia. Nampak? Yang mendongak ni manusia je. Makhluk lain tunduk, tuan. Pokok tunduk, malaikat tunduk. Tak. Tapi manusia, cekap pinggang lagi. Allahu Akbar, kan? Cekap pinggang, rasa dia hebat benar lah tu kan. Cekap pinggang bagai. Allah, tuan-tuan, tak salah kita no. Tak salah. Kita ni tak ada apa, tuan. Pergi tengah padang, tengok langit tak. Kita rasa kita besar ke? Pergi tengok. Kecil, tuan. Yang paling best macam saya kata tadi, pinduk tengah laut tu. Yang keliling kita tak nampak apa ni. Saya pernah keliling tak nampak apa. Darat pun tak nampak, tuan. Jauh saya pergi mancing, tuan. Darat pun tak nampak. Tapi kalau kat Langkawi tu selalu darat masih nampak. Lampu-lampu rumah api tu nampak. Tak adalah kita pergi jauh sampai ke sempadan Siam tu kan. Tapi saya pernah lah sampai darat pun tak nampak kan. Masa itu tawakal tinggi Saya pernah kena ribut tengah laut. Macam-macam pengalaman kan. Tu saya kata buka satu topik nanti baru seronok cerita kan. Cuma nak cerita, kita link benda tu dengan kebesaran Allah. Baik. Tadi saya cakap dah kan. Saya kata hari ni berhenti awal. Tak sampai pukul 9. Tengok dah nak pukul 9 tuan. Ustaz ni kadang temberang je. Kan? Dia datang idea tu tak boleh berhenti lah. Baik, kita berhabiskan sikit ni. Ingatlah kata Allah, kepada Allah jualah tertentu segala urusan dan urusan pemerintahan. Maha suci Allah yang menciptakan dan mentadbir sekalian makhluk. Jadi semua urusan ni Allah yang atur kan. Kita tak nak mikir pun semut makan minum dia macam mana, sebab kita hanya mikir kita punya makan minum aja. Kita tak nak fikir pun kan, rimau di hutan tu siapa yang bagi makan minum. Kita tak pernah fikir pun. Tak pernah runsing pun kan. Sebab kita kira kita je tak. Itu masalahnya. Allahu Akbar. Bawa bertenang. Bagus tagline ustaz ni. Taibah Senawi. Tagline saya, tagline Ustaz Haryanto kan, samalah kami. Sebab Ustaz Haryanto pun satu sekolah dengan saya. Cuma dia lebih muda sikit lah daripada saya. Bukan saya tua, dia tu lebih muda. Boleh faham ayat tu no? Bukan saya tua, dia tu lebih muda umur daripada saya. Saya tingkatan 5, dia tingkatan 1. Lebih kurang lah. Maknanya dia lebih muda daripada saya. Bukan bermakna saya lebih tua. Setuju tak setuju tu suka tinggal orang. Kak Syam dah kampung lah Ustaz. Kampung mana Kak Syam? Negeri Sembilan lah. Awal balik kampung tu. Terima kasih Kak Tun, Kak Fatimah Jusoh.
Salam ustaz, bawa tenang, PKP malu mancing. Boleh mancing, boleh mancing kan, cuma tak boleh pertandingan mancing, tak boleh. Mancing di kolam pun boleh, mancing boleh, mancing boleh. Kat Fatimah, bawa tenang kat Fatimah, boleh mancing. Kaki pancing mesti tahunya aturan tu. Kan, cuma dia tak boleh ramai lah kan, kena jaga SOP lah. Kak Tun, ustaz pun minat mancing macam hobi almarhum Datuk Harundin kan. Almarhum Tok Guru Datuk Harundin kaki mancing, kaki memburu. Yang sekarang ni masih hidup Tok Guru Haji Adi kaki mancing. Dia orang Marang kan, rumah dia depan laut, dia pun kaki mancing. Dia lagi hebat tu. Saya banyak ada cerita dengan dia tu. Bukan cerita saya dengan dia, cerita Tok Guru mancing tu saya ada. Cerita yang agak pelik kan, cerita yang hebat, saya ada cerita tu. Tahun game pancing, game mabuk laut, game bola. Game bola satu biji kejar ramai-ramai. Nak buat macam mana tak? Dah itu hobinya. Kan, tak boleh tuan, saya tak boleh lah. Bola dengan mancing ni berantu. Berantu. Sama ustaz, saya pernah tidur atas highway yang sedang dibina beratap langit untuk menyertai pertandingan mancing di Bukit Cerakah. Itu semua mujahadah kan, pengorbanan. Pengorbanan. Abang Azali kita. Sahliah Supaman, lambat masuk ustaz. No problem. Awet muda. Sal Hussein, baru masuk Batu Gajah clear. Tak apa. Habis lencun di lambung ombak ikut suami pergi mancing. Kak Salamiah pun ada pengalaman tu kan, suami pergi mancing kita ikut kan, memang habis lah. Memang siapa yang mabuk laut memang tak boleh lah. Tapi saya alhamdulillah tak mabuk. Itu rezeki saya. Orang lain telan lah garam ke petua entah macam tok nenek, mabuk juga sudahnya kan. Balik kampung suami akak Kuala Kangsar. Oh, ini tidak adil ni. Nanti akak balik Puchong kan, Puchong dengan rumah saya tak jauh kan. Boleh lah hantar-hantar durian kampung tu sikit. Durian pun kita pantang kat ni, pantang tengok ni. Cik Su terima kasih, Rani Isa terima kasih, lama tak masuk. Baik tuan-tuan, saya minta maaf tuan, pukul 9 dah tuan-tuan. Tuan-tuan nanti nak sambung kelas ustaz lain pula kan. Tadi sangat saya cakap nak berhenti awal, itulah masalah dia. Tapi tak apalah tuan-tuan, saya seronok hari ni. Terima kasih banyak pada semua. Kita berhenti dulu, nanti kita sambung ciri yang kedua malam besok, insya-Allah. Malam besok dah kita sambung ciri yang kedua. Terima kasih pada semua yang bersama saya malam ini, yang menonton, yang share, yang komen, yang berkongsi idea, yang mencatat. Terima kasih banyak. So kita jumpa malam besok. Terima kasih Asma Zuraida, sepupu saya kaki pancing ustaz. Dia memang berangin kalau bak mancing. Biar tak boleh ikan. Betul. Ini saya sokong 100%. Biar tak boleh ikan, asalkan boleh pegang batang pancing pun jadi lah. Betul tuan-tuan. Kaki pancing ni dia tak dapat ikan tak apa. Janji dia boleh pergi kan, bubuh tali, berumpan, baling, ikan tak makan tak apa. Dia dapat nikmat tu. Kan, saya kalau mancing sungai, saya suka pergi janda baik. Cakap slow kan. Janda baik, Pahang. Oh, itu ikan tengas, ikan daun, ikan sungai kan. Sembang tak guna tuan. Sembang tak guna. Jangan main. Terima kasih Ahmad, suka dengar ustaz hari ni. Hari ni je. Oh, tak aci ni. Terima kasih Kak Shima, terima kasih Tohun, Kak Saliza, Kak Mumtaz, Siti Iman, Johnny Mac, terima kasih Kak Zakiah. Ceramah ustaz ni santai je, best. Terima kasih Kak. Saya memang macam ni lah semua hidup, insya-Allah. Kan kita nak stres-stres pun tak ada guna. Kan. Kak Syam, bawa tenang, terima kasih. Terima kasih Kak. Durian tu apa cerita tu? Kuala Kangsar tu kan. Aku ada rezeki tak. Kak Saliza, ceria kuliah, berbunga-bunga jiwa. Bunga banyak ni, kiri kanan ada bunga ni. Wanda Fida, terima kasih. Aslina Abdullah, Ghazali Arsyad, kaki pancing ni orang penyabar.
Apa keseronoknya tunggu ikan tak umpan baik balik tidur Ustaz. Kak Ruby, buat tenang Kak Ruby, jiwa orang mancing ni halus. Oh, dia tahap kesabaran dia yang tinggi. Kan, itulah main-main tu hebat. Cik Mila, buat tenang Cik Mila. Cik Mila pernah ride pergi Janda Baik kan? Itu tempat dia okey apa. Kita mancing ikan bukan nama Janda Baik itu, buat tenang. Tapi memang orang dia baik-baik. Serius saya cakap. Orang Janda Baik, orang dia baik-baik. Serius saya cakap. Nanti kita pergi. 10 IQ Ustaz. Abang Zainal Osman. Kak Maria Chan, terima kasih Ustaz, jumpa esok insya-Allah. Kak Tun, Putra Haid pun dekat juga. Itu bunyi-bunyi nak durian tu Kak Tun. Kan, kita impit sikit Kak Syam. Terima kasih Taibah, ila liqa Ustaz, jazakumullah khairul jazak. Saliah Supaman, Hamam jawab tiap-tiap hari suka. Mida Ibrahim, Kak Habibah, terima kasih nak keluar. Baik, saya pun nak habis ni. Daripada tadi nak habis. Okey tuan-tuan, last sekali, terima kasih semua yang share, yang menonton, yang bersama saya tanpa jemu siang, malam, pagi, petang. Kita jumpa malam besok kuliah maghrib macam biasa. Siapa nak infak, boleh infak pada audio kuliah. Siapa nak infak melalui saya, boleh PM saya. Siapa nak join link Telegram pun boleh PM saya. InsyaAllah kita ada grup untuk kita santai dalam tu. Dan itu sajalah. Jumpa malam besok. InsyaAllah kita pakat-pakat sama mendoakan kebaikan untuk semua. Doakan saya, insyaAllah saya doakan juga untuk tuan-tuan yang selalu dengar kuliah saya. Saya minta Allah sihatkan kita, Allah ampunkan dosa kita, Allah tambah iman kita, Allah masukkan kita dalam syurga insya-Allah. Terima kasih. Kita tangguhkan dulu majlis kita dengan tasbih kafarah, suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih pada semua. InsyaAllah kita jumpa besok. Mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.